Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua rakan-rakan media. Kita baru saja selesai mesyuarat mingguan siri ke-6 jawatan kuasa khas ataupun jawatan kuasa pasukan khas jihad menangani inflasi. Terdapat beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan dengan saudara-saudari sekalian berhubung dengan beberapa keputusan yang kita capai dalam mesyuarat pada hari ini. Yang pertama sekali saya ingin menyebutkan tentang bahawasanya terdapat minyak masak yang bukan minyak masak subsidi yang terbukti diekspor dalam bentuk PVC. Daripada temuan-temuan oleh pihak penguatkuasa didapati sememangnya ada minyak masak yang dijual di negara jiran yang sebenarnya bukan daripada minyak masak subsidi, tetapi ada pihak yang mendapat dakwaan mereka mendapat kebenaran untuk mengekspor minyak masak dalam bentuk polybag. Jawatankuasa mengambil ketetapan untuk membuat susulan dengan agensi-agensi yang terbabit bagi tujuan untuk menghentikan sebarang bentuk mengekspor minyak masak dalam bentuk polybag, kerana ini menimbulkan kekeliruan. Dan kita telah menyebutkan sebelum pada ini, kita menetapkan minyak masak bersubsidi hanya ada dalam bentuk polybag, dan pihak penguatkuasa perlu menguatkuasakan yang minyak masak sedemikian tidak boleh diekspor. Apabila ada pengekspor yang mengekspor minyak masak dalam bentuk yang hampir serupa, dia menimbulkan masalah kepada penguatkuasa. Maka tidak akan dibenarkan lagi sebarang ekspor minyak masak dalam bentuk polybag. Mesti diekspor dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan untuk memurnikan perkara ini, pihak KP dan HEP akan berunding dengan pihak-pihak yang terbabit, terutama sekali yang mengeluarkan lesen-lesen ekspor minyak masak dalam bentuk polybag. Itu yang pertama. Yang kedua, saya telah memaklumkan sebelum pada ini, pihak jawatankuasa telah pun mengadakan engagement dengan pengilang-pengilang minyak sawit berhubung dengan kita ingin melihat apabila harga minyak sawit jelas telah pun turun di pasaran antarabangsa, pasaran dunia, maka hendaklah seberapa segera harga minyak masak yang dijual secara retail kepada orang ramai hendaklah segera diturunkan. Kita dapati sebelum daripada ini, sewaktu harga minyak masak naik tinggi, peniaga-peniaga dan pengilang telah pun menaikkan harga-harga mereka. Apabila minyak masak turun, walaupun kita telah membuat engagement, tetapi nampaknya industri agak perlahan, bolehlah saya gunakan istilah agak liat nampaknya, untuk menyegerakan proses menurunkan harga, walaupun alasan-alasan yang diberikan, misalnya alasan kerana mereka sedang menjual minyak stok yang lama sewaktu membeli pada harga yang tinggi. Tapi jawatankuasa berpendapat alasan itu tidak adil kepada rakyat, kerana sewaktu harga minyak naik, mereka untung kerana mereka menjual pada harga tinggi stok minyak yang dibeli pada harga yang lebih rendah. Ini memerlukan rasa tanggungjawab dan kebersamaan, tetapi nampaknya itu tidak berlaku. Kerajaan tidak boleh membiarkan saja industri berjalan dengan cara yang tidak dapat dikawal selia dengan baik bagi kepentingan orang ramai. Jadi pada hari ini saya ingin memaklumkan, setelah genap 2 minggu, saya jawatankuasa memberikan tempoh
untuk melihat harga diturunkan, tapi harga masih juga tidak diturunkan, ini bermakna mekanisme sedia ada tidak berkesan. Mekanisme berunding, mekanisme minta nampaknya tidak berkesan, dan kerajaan perlu membuat satu ketetapan yang lebih efektif bagi menjaga kepentingan orang ramai. Oleh itu, jawatankuasa telah membuat keputusan di mana kerajaan akan mewartakan harga minyak masak botol mengikut kaedah di bawah undang-undang yang sedia ada, iaitu dengan kaedah penentuan harga maksimum bagi minyak masak dalam botol. Dan ini akan dibuat dengan perincian-perincian tertentu oleh KPDNGP dan menetapkan tarikh bila ianya akan diwartakan, dan setelah ianya diwartakan, minyak masak di dalam botol akan mempunyai harga maksima yang akan ditentukan daripada semasa ke semasa berdasarkan terutamanya kepada harga pasaran minyak masak dunia. Perkara ini perlu kita lakukan kerana saya nak memberi penegasan sekali lagi soal kenaikan harga barang dan juga apa yang ditanggung oleh orang ramai janganlah dipandang ringan. Walaupun ianya soal minyak masak atau soal telur atau soal ayam, kerajaan memberikan perhatian yang serius kerana kesan akhirnya ditanggung oleh rakyat terbanyak. Minyak masak tidak dapat tidak lagi adalah sebahagian daripada barang yang sangat diperlukan, seperti juga ayam, telur, beras dan sebagainya. Maka sebarang kenaikan dan penurunan harga tidaklah boleh dibuat secara bukan nak kata sesuka hati, tapi secara yang terlalu berasaskan kepada keutamaan mengekalkan profit margin yang tinggi. Ya. Kalau sewaktu harga minyak rendah dijual dengan harga yang mahal, sudah tentu ada keuntungan yang dicipta di situ, dan apabila harga minyak masak dunia turun, sepatutnya diturunkan dengan lebih segera. Oleh kerana itu tidak berlaku, undang-undang yang sedia ada membolehkan Kementerian KPDHP mewartakan barangan-barangan keperluan tertentu dengan kaedah penentuan harga maksimum. Jadi dalam masa yang terdekat, KPDHP bolehlah mula mengambil langkah-langkah pewartaan agar daripada tarikh warta minyak masak berbotol akan mempunyai harga maksimum yang akan ditetapkan oleh kerajaan daripada semasa ke semasa. Itu saja dua perkara yang nak saya kongsikan. Yang pertama tadi tentang pengeksportan minyak dalam bentuk PVC hendaklah dihentikan dan diselaraskan dengan dasar hanya minyak masak bersubsidi saja akan ada dalam bentuk PVC. Yang keduanya, kerajaan akan menggunakan kaedah penentuan harga maksimum bagi minyak masak botol melalui satu pewartaan yang akan diuruskan oleh KPDNHP. Terima kasih. Ada anggaran tarikh bila pewartaan harga maksimum minyak masak botol? Dijangka kira-kira seminggu boleh disempurnakan urusan pewartaan. Nanti bila larangan ekspor itu berbuat masa betul-betul ekspor itu. Larangan itu sangat serta-merta. Tidak boleh lagi dikeluarkan sebarang surat membenarkan pengeksportan minyak dalam bentuk PVC. Ya. Adakah dia akan menjadi seperti minyak betul akan ada pengumuman dari masa ke masa? Itu perincian biar kementerian yang berkenaan, khususnya KPDHP menguruskannya. Ya. Yang pentingnya harga berdasarkan pada harga minyak sawit dunia dan akan dibuat adjustment yang sewajarnya bagi mengekalkan profit margin yang tertentu. Yang pentingnya tidak boleh profiteering ataupun mengambil untung yang berlebihan
yang menyebabkan rakyat terpaksa membayar dengan harga yang lebih mahal daripada apa yang sepatutnya. So the new price ceiling will be gazetted in about a week's time Dijangka lebih kurang 1 minggu daripada sekarang. for all cooking oil. Semua minyak masak berbotol. Minyak masak tulen ya. Minyak masak blended dan sebagainya itu memang harganya bebas. Minyak masak sawit tulen. 但是maksudnya itu ceiling price dia akan terapung kan? Ya. Maksudnya itu ceiling price dia akan terapung. Apa maksud ceiling price dia? Kalau ceiling tak ada apung lah. Kalau apung tak ada ceiling. Ya. Ini kita gunakan kaedah, istilah yang digunakan ialah penentuan harga maksimum. Dia boleh jual lebih murah daripada itu, tapi tidak boleh lebih pada harga maksimum yang akan ditetapkan melalui satu pewartaan oleh KP dan DCP. Tidak boleh lagi bebas menetapkan harga sesuka hati. So that it's been 2 weeks, right, since the task force set up to control the price, but price masih tinggi lagi. Harga terus turun sebenarnya sekarang. So there is the effect ada turun by how many percent? What are the things? Katanya berapa persen tu saya tak boleh nak jawab off the cuff, nanti salah sebut. Tapi kita pantau harga dan trendnya menurun dan sekarang berlega sekitar 4,000. Di bawah pun kurang daripada 4,000 ringgit Malaysia bagi 1 metrik tan. Dan on Saturday kan, students they went on the street to protest. Apa tu? On Saturday, Student. students went on the street to protest. They, Oh, last Saturday. yeah. Ya. Outside Sogo. Yeah. They said that the prices still going up, and there is no, despite the task force, despite the jihad, and they also asked minister, like yourself, to take a pay cut. They are very frustrated. Do you have anything to say about that? Dia begini ya. Pertama kita mengamalkan dasar kebebasan bersuara, dan kalau pelajar nak menyampaikan pandangan mereka, saya fikir mereka berniat baik. Mereka ingin melakukan sesuatu yang baik. Sekurang-kurangnya niatnya mereka begitu. Jadi tidak mengapalah, itu ada proses masing-masing, ada kaedah, ada undang-undang, ada peraturan, sama ada di peringkat universiti dan juga di peringkat keselamatan. Bagi saya mengalu-alukan pandangan semua pihak termasuk pelajar-pelajar. Malah tadi kita ada berbincang sebenarnya dan kita bersetuju untuk membuat engagement yang lebih banyak dengan bukan saja dengan industri tetapi juga dengan pemimpin-pemimpin termasuk pemimpin parti politik dan juga pemimpin-pemimpin pelajar. Kita bersetuju tadi untuk mengadakan beberapa seminar untuk berkongsi maklumat-maklumat sebab sebahagian daripada perkara-perkara yang dituntut, kalau tak silap saya ada 5 perkara yang dituntut. Kita teliti walaupun ada yang datang ke parlimen dan memorandum itu diserahkan kepada pembangkang. Dia tak serahkan kepada kita pun. Dia yang datang ke parlimen baru-baru ini. Saya tak tahulah pembangkang bawa ke mana memorandum itu. Tapi saya dapat laporan yang menerima itu ada 2 tokoh pembangkang yang datang ke parlimen menyerahkan memo kepada pembangkang. Sama ada ini dah memang dirancang begitu dan sebagainya, wallahu alam, tapi dia tidak serah memorandum pada kerajaan. Pun begitu, daripada maklumat yang kita terima ada 4-5 perkara yang disebut tentang apa yang mereka hasratkan. Saya tak guna istilah apa yang mereka tuntut, apa yang mereka hasratkan, dan saya ambil kira itu sebagai sesuatu yang mempunyai niat yang baik. Dan kita baca satu persatu tadi 5 perkara itu. Jadi perkara-perkara yang sebahagian besarnya saya dapati perkara yang sudah pun dilakukan tapi mungkin tidak ada dalam pengetahuan mereka. Jadi mungkin untuk membolehkan kita macam orang kata merapatkan jurang-jurang kefahaman tentang perkara ini, kita akan membuat direct engagement dengan pemimpin-pemimpin yang berkenaan dan kita akan berkongsi-kongsi maklumat dan mungkin mereka pun nak maklumat tambahan, nak bagi cadangan tambahan, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kita telah putuskan tadi dan telah tugaskan Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed untuk menyusun satu program engagement
dengan beberapa pihak yang terbabit dan juga pihak Stratcom, KCOM diminta mengambil tindakan-tindakan susulan. Walaupun memorandum tu tak sampai kepada kita kerana dia pergi pada pembangkang, tapi tak apalah. Itu perkara pada saya, perkara secondary. Yang pentingnya kita sedia mendengar kalau ada pandangan-pandangan bagaimana mereka boleh membantu jawatankuasa kita ini untuk lebih efektif, ya. Macam saya dah katakan dulu, menguruskan inflasi bukan satu benda yang straightforward, bukan satu benda yang mudah. Kalau setakat turun berdemonstrasi, masalah belum tentu selesai. Ataupun kita tahu faktor-faktor yang mendorong inflasi itu, ada faktor dalam negara, ada faktor luar negara, ada faktor dalam kawalan kita, ada faktor yang di luar kawalan kita. Dan inflasi itu tetap juga akan berlaku. Yang penting kaedah negara kita nak mengekalkan negara kita sebagai sebuah negara yang produk-produk yang perlu bagi rakyat, yang penting bagi rakyat, terutama sekali barangan makanan, pada harga yang termurah di rantau ini. Tadi dalam mesyuarat saya telah membacakan data-data dan perangkaan-perangkaan yang membuktikan negara kita mengekalkan kedudukan sebagai negara dengan tarif elektrik yang paling murah, tarif air yang paling murah, harga minyak masak domestik paling murah, harga gas untuk masak yang paling murah. Kita pantau semua ini, ya. Saya baru saja dapat laporan yang saya minta pegawai-pegawai membekalkan kepada saya harga perbandingan di semua negara ASEAN dengan negara kita. Matlamat jawatankuasa ini juga nak mengekalkan negara kita di kalangan negara ASEAN sebagai negara yang dapat menyediakan barang keperluan asas pada harga yang paling rendah dan mengekang kenaikan inflasi pada tahap yang terkawal. Kita bukan kata nak boleh menghapuskan inflasi atau kita pun boleh nak stop inflasi sepenuhnya. Itu orang kata memberi janji yang sesuatu yang tidak mungkin boleh kita lakukan. Sebab saya kata tadi ada inflasi kerana faktor luar, ya. Berlaku perang misalnya, itu di luar kita. Soal dasar monetary yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika, itu di luar kawalan kita. Soal bekalan, rantai bekalan yang terjejas akibat trade barriers misalnya, luar kawalan kita. Jadi inflasi juga berlaku kerana faktor-faktor tersebut. Tapi ada faktor-faktor yang kita boleh kawal. Dan itu yang kita cuba lakukan, dan kita lakukan secara hands-on. Dan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya kita ada satu jawatankuasa apabila ada sesuatu permasalahan yang dikenal pasti, kita terus mengambil tindakan secara 2 kali seminggu dari segi mesyuarat, tapi tindakannya adalah secara harian. Ya, dan kita membuat engagement bukan hanya dengan ahli-ahli mesyuarat yang terdiri daripada pelbagai agensi, tapi kita juga membuat engagement dengan expert group misalnya, dengan industri, ya. Macam tadi, satu pada perkara yang telah kita putuskan ialah perbelanjaan bagi satu keluarga di Malaysia ini sebahagian besarnya tertumpu kepada 3 sektor. Pertama, sektor barangan makanan. Kedua, sektor perumahan, sewa rumah, pemilikan rumah. Sektor yang ketiga, sektor pengangkutan. 3 elemen ini mempunyai sumbangan yang besar kepada kadar inflasi. Maka jawatankuasa ini akan menyusuri ketiga-tiga bidang ini dalam siri-siri mesyuarat-mesyuarat yang akan datang. Yang kita dengar sekarang ni masalah yang ada di depan mata kita, firefighting. Soal harga ayam, harga telur, harga minyak dan sebagainya. Itu pun tidak ada satu jawapan kun fayakun selesai, tak ada. Kita akui hakikat itu. Jadi jawatankuasa ini perlu terus bekerja keras untuk memastikan, apa yang saya kata tadi, kita mahu negara kita kekal sebagai sebuah negara di kalangan negara-negara ASEAN secara relatifnya barangan makanan dan keperluan rakyat berada pada tahap yang murah. Saya dah katakan hari itu, negara kita penjanaan elektrik misalnya berasaskan kepada arang batu sebahagian besar, 70% daripada coal fired power plant. Dan arang batu dibeli daripada negara jiran kita sebahagian besarnya daripada negara Indonesia. Bila harga arang batu naik, negara Indonesia sendiri menaikkan tarif elektrik antara 17 ke 37%. Tapi negara kita walaupun membayar harga arang batu pada harga yang mahal,
kerajaan mengambil ketetapan untuk tidak menaikkan tarif elektrik. Kerana kita faham kalau tarif elektrik naik, kesan sampingannya adalah besar, maka kerajaan mengawal dengan mengeluarkan subsidi lebih daripada 5 bilion kerajaan lakukan. Itu contoh bagaimana kita lakukan yang negara lain pun tak berani lakukan. Jadi adakah perkara ini difahami? Adakah perkara ini disedari? Mana negara dalam dunia ini yang mensubsidi ayam untuk tempoh beberapa bulan ini melebihi 1 bilion? Ya? Berapa banyak negara dalam dunia ini yang mengeluarkan 4 bilion untuk memastikan harga minyak masak untuk kegunaan domestik boleh dibeli dengan harga semurah RM2.50. Kita bukan negara terbesar mengeluarkan minyak sawit. Indonesia negara terbesar mengeluarkan minyak sawit. Harga minyak sawit, minyak masak di Indonesia berharga hampir RM6 bagi 1 kilo. Kita hanya harga RM2.50. Jadi ini realiti yang tidak boleh dinafikan, ini adalah faktanya. Tentang orang politik nak mengambil kesempatan kerana ada kenaikan harga akibat daripada inflasi dunia, maka mereka merasakan inilah peluang untuk mencari laba politik. Itu pendirian masing-masing. Tapi dari segi kerajaan, kita kena menguruskan perkara ini, mengekalkan dasar mensubsidi bagi kepentingan rakyat dan mengekalkan matlamat kita, menjadikan negara kita antara negara yang memberikan harga termurah bagi barang-barang keperluan asas, keperluan rakyat. How long can you continue like that though? Because a lot of people are expecting after election prices will all go up, skyrocket. There is a speculation. It all depends on us. It depends on us. There is speculation. Every time you speculate after election, price must go up. I've mentioned earlier, price is not the question of or something that is related to election. It relates to some other thing, globally and also domestically. And all this while, government have maintained the same policy that government is willing to fork out certain amount of fund. Last year, 33 billion provided for, but this year we are willing to spend up to 77 billion just to maintain low inflation rate and all those apa kita panggil ni, barang keperluan within affordability of our people. But going forward, of course, we cannot be subsidizing endlessly. And that's why government have made an announcement. A special committee is now looking into ways and means how to improve further our subsidy system. We have been talking about targeted subsidy. And we have been talking about how to make implementation of subsidy more efficient, going direct to the right people. At the moment, most of our subsidy program is like a blanket subsidy program. Buat subsidi minyak misalnya, siapa-siapa boleh masuk petrol station, boleh tuang minyak, sama ada dia pelancong, dia warga asing dan sebagainya. Ini boleh diperbaiki, boleh menambah baik. Banyak negara yang menggunakan berbagai-bagai kaedah. We are looking seriously into that. But even that, you cannot do it abruptly. Ya, kita kena ada kaedah untuk menguruskan perkara. Kalau nak ubah sekalipun, tak boleh diubah secara mendadak sebab dia akan ada kesannya kepada orang ramai. Tiap-tiap satu kita kena kaji dengan teliti. Kalau buat begini jadi begini, buat begini jadi begini, dia tidak semudah macam setengah orang katalah, ya. Tapi yang penting kita sedang menguruskan perkara itu. Tapi buat masa ini 77 billion has been provided for, and we have decided we must continue to subsidize all those major items to make sure our rakyat is not affected by severe inflation. So a good idea for ministers to take a pay cut? What? Is it a good idea? They said that ministers should perhaps consider taking a pay cut and no more overseas trips and all these things. Can you name me one country that managed to bring down inflation by taking pay cut? That's number one. Number two, let's say you cut 10,000 from each minister, multiply by 36. How much money can you get? Can you assure me that inflation is soft? Harga barang tak naik? Come on, don't play politics. All right. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you for
Baik. Thank Okay. you for the food. Don't worry, every day akan ada.